Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alhamdulillah dapat bersama lagi pagi ini. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan daripada surah Az-Zariyat, iaitu surah ke-51. Bilangan ayatnya ada 60. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya ada 8 semuanya. Sebelum kita bincang dengan lebih panjang, eloklah terlebih dahulu sama-sama kita tengok mesej utama surah ini. Mesej utamanya berkisar di sekitar firman Allah yang berbunyi wa innad dina lawaqi', wa innad dina lawaqi'. Maknanya hari pembalasan itu pasti akan berlaku. Yang pertama, balasan baik dan buruk pada hari kiamat pasti akan berlaku. Yang kedua, percaya akan adanya hari kiamat berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran. Berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran. Itulah mesej utamanya. Kemudian kita lihat satu persatu pembahagian dalam bentuk paragrafnya. Paragraf 1, ayat 1 hingga 6. Angin-angin menjadi saksi tentang adanya balasan baik dan balasan buruk. Angin menjadi saksi tentang adanya balasan baik dan balasan buruk. Paragraf 2 daripada ayat 7 hingga 20, dalil-dalil afaqi untuknya, dalil-dalil afaqi untuk adanya balasan baik dan buruk itu. Kemudian kita pergi ke paragraf yang ketiga, iaitu pada ayat 21, dalil anfusi. Dalil anfusi. Di sini ada dalil anfusi. Hati kecil manusia menjadi saksi tentang kebenaran hukum balasan baik dan buruk. Paragraf yang keempat, ayat 22 hingga 46, daripada ayat 22 hingga 23, kesaksian langit dan rububiyah. Ini langit juga menjadi saksi, dan rububiyah, sifat Tuhan rububiyah itu juga menjadi saksi. Kemudian sejarah menjadi saksi kepada kebenaran hukum balasan baik dan buruk. Ini dalil tarikhi, ini termasuk dalam dalil tarikhi. Dalil tarikhi ini terbahagi kepada beberapa bahagian pula. Daripada ayat 24 hingga 37, kesaksian malaikat, kisah Ibrahim dan Lut, yang ini menjadi saksi tentang adanya hukum balas baik dan balas buruk itu. Daripada ayat 38 hingga 40, kisah Musa dan Fir'aun. Ini juga dalil tarikhi. 41-42, kisah kaum Ad. 43 hingga 45, kisah kaum Thamud. 46, kisah Nuh. Kemudian daripada ayat 47 hingga 49, itu membentuk paragraf yang kelima. Di sini tersebut dalil-dalil akli. Dalil-dalil akli, iaitu seluruh alam semesta menjadi saksi tentang adanya hukum balasan baik dan buruk. Seluruh alam semesta. Akal kita berkata begitu. Paragraf yang ke-6, ayat 50 hingga 57. Ayat 50 hingga 57, seruan kepada ajaran tauhid, risalah dan akhirat. Beberapa panduan untuk pendakwah. Paragraf yang ke-7, ayat 58, iaitu dalil bagi sifat-sifat Tuhan. Dalil bagi sifat-sifat Tuhan
dua sifat Tuhan, iaitu Ar-Razzaq dan Dzul Quwwatil Matin. Dzul Quwwatil Matin. Ini pada dua sifat Tuhan ni pun ada dalil bahawa memang ada hukum balasan baik dan hukum balasan buruk itu. Dan yang pasti adanya ialah di akhirat. Yaumuddin, Yaumuddin wa inna ad-dina lawaqi'. Paragraf yang ke-8 ayat 59 hingga 60, kesaksian akal tentang benarnya ada balasan buruk untuk kezaliman dan kekufuran. Begitulah berakhirlah makna surah Az-Zariyat ini dengan paragraf yang ke-8 yang mengandungi dua ayat 59 dan 60. Di situ tersebut kesaksian akal tentang benarnya ada balasan buruk untuk kezaliman dan kekufuran. Baik, untuk kita melihat dengan lebih terperinci kandungan surah ini dan apa-apa yang ada kaitan dengannya, tengok pula perbahasan seterusnya. Baik, daripada situ zaman diturunkan. Baca, ini siapa? Umar baca. Umar baca. Zaman diturunkan. Surah Az-Zariyat diturunkan di peringkat kedua kehidupan Rasulullah SAW di Mekah, antara tahun keempat hingga kelima kenabian. Ketika itu Rasulullah SAW telah menggerakkan dakwahnya secara terbuka. Zaman itu juga dipanggil zaman tazkir, yakni zaman memberi peringatan dan nasihat. Ketika itu sudah pun bermula tuduhan-tuduhan liar terhadap baginda. Pemimpin-pemimpin Quraisy menganggap Rasulullah sebagai tukang sihir atau orang gila, dan mereka diberitahu bahawa Fir'aun dahulu juga telah menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir atau orang gila. Ayat 39. Sekalian Nabi-Nabi terdahulu bahkan telah dituduh sebagai tukang sihir atau orang gila. Ayat 52. Perkaitan surah Az-Zariyat dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Di dalam surah Qaf telah pun dikemukakan dalil-dalil akli tentang adanya balasan baik dan buruk di akhirat dan tentang akan berlakunya hari kiamat. Di dalam surah Az-Zariyat ini pula dikemukakan dalil-dalil afaqi, ardi, samai, anfusi, tarikhi dan akli untuk membuktikannya. Sebenarnya surah ini adalah satu surah yang penuh dengan dalil-dalil. 2. Di akhir surah Qaf disebutkan fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Di dalam surah Az-Zariyat ini pula terdapat firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kedua-duanya merupakan perintah Allah supaya mengingatkan manusia dengan Al-Quran. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Di dalam surah ini perkataan ayat dipakai dengan erti dalil-dalil dan bukti-bukti. Ayat 20. 2. Perkataan Al-Kharrasun yang terdapat di dalam surah ini digunakan untuk cerdik pandai dan cendekiawan. Semasa di setiap zaman. Cendekiawan semasa. Dan cendekiawan semasa di setiap zaman yang sentiasa meragui hari kiamat, hari akhirat, dan untuk membantahnya mereka menggunakan logik songsang. Ayat 10. 3. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ayat 20. Maksud perkataan ayat di dalam ayat ini ialah dalil-dalil bagi adanya balasan baik dan buruk. Ia merupakan dalil afaqi tentang adanya balasan baik dan buruk di akhirat. Sebagaimana bumi mengeluarkan hasil tanaman dan buah-buahan untuk kita, bumi juga menjadi kubur untuk kita. Bumi ini jugalah yang telah menenggelamkan sekalian ramai Qarun ke dalam perutnya. 4. Beberapa ayat dalam surah ini dimulakan dengan perkataan wafi. Ia bermula dari ayat ke-20. Tetapi di dalam ayat-ayat seterusnya perinciannya dibuang. Ia menggambarkan satu gaya bahasa yang sangat menarik. Wafi anfusikum sebagai contohnya di dalam ayat ke-21 juga bererti wafi anfusikum ayatun lil muqinin. Ia merupakan dalil anfusi bagi adanya balasan baik dan buruk. Wafi Musa pada ayat ke-38 bermaksud wafi qissati Musa ayatun lil muqinin. Ia merupakan dalil tarihi bagi adanya balasan baik dan buruk. Wafi Adin pada ayat ke-41 bererti wafi qissati Adin ayatul muqinin. Ia juga merupakan dalil tarihi bagi adanya balasan baik dan buruk. Wafi Thamud pada ayat ke-43 bererti wafi qissati Thamud ayatul lil muqinin. Ia juga merupakan dalil tarihi bagi adanya balasan baik dan buruk. Wa qauma Nuhin min qablu ayat ke-46 bererti wa ahlakna qauma Nuhin wa fi qissatihi ayatun lil muqinin. Ini juga dalil tarihi bagi adanya balasan baik dan buruk. Kelima. Sekejap.
Tak apa, baca. Kelima, dalil anfusi bagi adanya hari akhirat. Wa fi anfusikum afala tubsirun pada ayat 21. Ayat ini menyatakan pada diri manusia sendiri terdapat dalil tentang adanya balasan baik dan buruk. Hati kecil manusia menerima ada baik dan buruk. Kerana itu ia tidak teragak-agak menerima adanya balasan baik dan buruk. 6. Wa fi Musa ayat 38. Di dalam ayat ini terdapat dalil tarikhi tentang adanya balasan baik dan buruk. 7. Wa fi Adin ayat 41. Di dalamnya juga terdapat dalil tarikhi menunjukkan adanya balasan baik dan buruk. Nabi Hud dan orang-orang mukmin yang mengikutnya diselamatkan sebagai balasan baik kepada mereka. Kaum Ad pula dibinasakan dengan ribut taufan yang dahsyat sebagai balasan buruk kepada mereka. 8. Wa fi Thamud ayat 43 menceritakan pertentangan yang berlaku di antara kaum Thamud dan rasul mereka Nabi Saleh. Di dalamnya juga terdapat dalil-dalil tarikhi tentang adanya balasan baik dan buruk. Allah telah menyelamatkan Nabi Saleh bersama orang-orang mukmin yang menjadi pengikutnya sebagai balasan baik kepada amalan mereka. Kaum Thamud pula dibinasakan dengan gempa dahsyat sebagai balasan buruk kepada amalan mereka. 9. Wa qauma Nuhin min qablu ayat 46. Ayat ini menceritakan bahawa sebelum dibinasakan kaum Ad dan kaum Thamud, orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh juga telah dibinasakan. Nabi Nuh dan orang-orang Islam yang mengikutinya selamat setelah mereka menaiki bahtera, dan orang-orang yang tidak menerima seruannya semuanya tenggelam. Pada peristiwa itu terdapat bukti-bukti tarihi tentang adanya balasan baik dan buruk untuk manusia. Sekejap. Jadi kalau kita tengok ni, tadi dalam chapter tu dah nampak dah kan. Kalau kita tengok ni, ni Az-Zariyat. Wafi ayat 21, cuba tengok sini. Wa fi anfusikum afala tubsiru wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dia start daripada ayat 20 ni lagi. Nak faham perkaitan ayat-ayat selepasnya tu, dia kena start daripada ayat 20 lagi. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ada dalil-dalil. Dalil-dalil. Dalil-dalil bagi apa? Adanya balasan baik dan buruk. Untuk manusia dan untuk makhluk mukallaf termasuk jin, kepada orang-orang yang yakin. Kepada orang yakin memang dia tidak ragu sedikit pun, memang adalah. Tetapi untuk meyakinkan orang yang tidak yakin, belum yakin, kita kena guna dalil afaqi. Ini orang panggil dalil afaqi, bumi ni. Cuba tengok bumi. Bumi berapa banyak kebaikan yang diberikan kepada kita. Berapa banyak. Keluar daripada bumi, dalam perut bumi ada petrol, ada minyak, ada emas, ada perak, macam-macam. Tumbuh-tumbuhan berapa banyak. Bukan kita saja dapat ambil manfaatnya daripada bumi itu, binatang-binatang ternakan kita pun dapat ambil manfaat itu, dapat ambil manfaatnya. Itu sudut baiknya. Sudut baiknya. Sudut tidak baiknya, sudut yang merupakan balasan buruk. Balasan buruk. Maknanya nak ceritanya Tuhan nak suruh mikir, nak suruh fikir ni, orang yang duduk hidup di atas bumi ni, bahawa ada akhirat. Perlu ada akhirat. Memang kena ada akhirat. Sebab apa? Untuk dapat keadilan, untuk dapat balasan baik dan buruk. Banyak kita tengok balasan baik dan buruk tu dalam dunia lagi. Itu kita boleh belajar daripada situ. Iaitu tadi sudut yang baik, sudut yang tidak baiknya apa? Apabila bumi itu tenggelam. Tanah runtuh yang luar biasa runtuhnya, berlaku di mana-mana. Sekali-sekali runtuh juga sibuk. Cuba tengok berlaku di Turki, di tempat-tempat yang sering berlaku gempa bumi, banyaklah berlaku macam tu. Bangunan-bangunan yang tinggi habis itu, beribu-ribu orang mati di situ. Di Malaysia ni pun pernah juga, Highland Tower dulu runtuh. Sedih lah selama mana. Ke mana? Bumi. Itulah sudut ganasnya, sudut kerasnya bumi, hukuman. Yang mana ada berlaku benda seperti itu. Yang menyukakan manusia, yang mendukakan manusia. Ada. Itu sudut pada bumi. Dia suruh perhatilah. Suruh perhati. Macam mana kamu tidak percaya kepada adanya hari kemudian? Sedangkan segala benda tu bukan selesai di bumi. Kadang-kadang yang tenggelam tu, runtuh tadi, dalam tanah runtuh tadi, bukan orang jahat semua. Orang baik. Lepas tu, dia tu kira seksa lah sebelum mati tu.
Ada berapa ramai yang mati bawah tanah tu kerana lapar. Tak ada siapa pun tak boleh bagi bantuan kepada dia. Bayangkan. Tak mati. Kalau mati senang pula. Kita kata, budak kecil hari tu dekat Turki, berapa hari dia keluar. Tak mati. Masih dapat diselamatkan lagi. Dah berapa ramai, cuba bayangkan tempat sempit, entah patah kaki dah, patah tangan dah, luka banyak dah. Duduk seorang-seorang dalam tu. Hidup lagi. Hidup lagi. Apa salahnya? Kita kata, apa salah? Tak adakah kalau dia sabar, dia ingat kepada Allah pada ketika itu, dia perlu dibalas baik esok, di akhirat besok, tiba-tiba dia mati dengan begitu. Apa anggapan orang kali tengok? Ada balasan dia. Tuhan Maha tahu. Orang ni mati dengan baik, orang ni mati dengan tidak baik. Berapa ramai pula orang yang bawa pelacur ke situ. Itu yang tidak baik. Allah tahu semua. Orang yang hidup biasa dengan baik, Allah tahu. Tapi bila berlaku azab itu, kena semua. Kena semua tu besok Allah SWT akan balas pula. Ni di atas muka bumi ni kita tengok. Gunung berapi. Sekali mari gunung berapi tu kan. Habis mengalir macam air. Api tu mengalir macam air daripada puncak gunung sampai ke bawah. Nak pergi dekat pun tak boleh. Pengajaran. Pengajaran apa? Itu dalam dunia. Api macam tu. Kamu takut dah. Lari dah. Macam mana kalau api neraka? Macam mana kalau api neraka? Itu paling besar ke? Kamu tengok. Bumi ni kecil. Kalau matahari tu semua sekali tu api. Itu matahari baru. Macam mana dengan neraka? Cuba fikir. Itu maksudnya. Jadi pada bumi itu macam-macam ada. Sudut baik yang menyukakan kita, sudut tidak menyukakan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Baca pula tadi, nota tadi. Wa fi anfusikum ayatun. Jadi itu takdir dia. Jadi wa fil ardi ayatun, ini bahasa Quran. Dia sebut ayatun sekali ya sini. Lepas tu wa fi anfusikum ayatun juga. Mana pada diri kamu juga ada dalil. Ada bukti bahawa ada balasan baik dan buruk. Hukum itu hukum tetap Allah. Seperti yang kamu belajar banyaklah dalam dunia ni. Hukum graviti lah, hukum itu, hukum ini banyak. Yang kamu kata, mesti berlaku. Tetap itu. Ini pun begitu juga. Jadi ini dalil bagi adanya hari kemudian. Hari kemudian yang mana ada pada hari itu balasan baik dan buruk. Itu nak bukti situ, dalil itu di sini. Bukan dalil lain, dalil itu. Jadi pada diri kamu, tidakkah kamu perhatikan? Ini orang panggil dalil anfusikum. Anfusikum daripada anfusikum itulah jadi anfusi itu. Anfusikum itu jamak kepada nafsun. Anfus jamak. Pada diri kamu. Kalau kita perhatikan, teringat satu syair Iqbal. Dia kata nak tahu hakikat hidup, nak tahu diri kita ni apa. Dalam satu syair dia, apne man mein डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी. Kamu nak tahu rahsia hidup ni, cuba kamu selami di dalam jiwa kamu, dalam hati kamu. Kamu akan dapat cahaya di situ. Ibarat kamu ni duduk dalam gelap, di mana harapan kamu hidup? Di mana ada cahaya? Dia kena selami diri kita, jiwa kita dahulu. Menyelam dalam akan nampaklah lubang dia. Akan nampaklah cahaya di sana. Itu. Inilah makna dalil anfusi. Mana kalau kita kaji diri kita, jiwa kita ni, kita akan dapati. Betul, hukum itu memang ada. Hukum balas baik dan buruk. Apa sebab? Sebabnya, jiwa kita ni kan, dia tahu. Ini baik, ini tidak baik. Kenapa manusia ni kalau dia buat baik dia suka? Puas hati, lega pasal. Kalau dia boleh menolong orang, dia suka, bahagia pasal. Kenapa? Tak apa habis duit pun tak apa dia. Habis masa pun tak apa. Bahasa satu macam kelegaan. Hati kita kata, kamu telah buat benda baik. Bagus kamu. Bagus. Buat lagi macam ni. Hati kita kata kepada kita. Dia bisikkan hati. Bila kita buat sesuatu yang jahat, yang tak baik, hati kita kata, kenapa kamu buat begitu?
jahat kamu. Adakah orang lain buat macam ni? 100 orang tak ada seorang buat macam ni. Kamu buat. Teruk betul kamu. Itulah ada an-nafsul lawwamah. Mana jiwa yang sentiasa mencela kita. Ni baik, ni tak baik. Jadi hukum baik dan hukum tak baik tu dalam diri kita pun ada. Diri kita bertimbang. Diri kita tak payah orang lain. Diri kita. Bila kita buat baik, dan kita tengok orang tu baik, sepatutnya dia diberi balasan yang baik. Bila kita tengok orang masuk jail, orang jahat, tersorok, tepuk tangan, pandai dengan muka kita. Hati kita kata, dia patut. Dia tidak patut duduk di luar. Nyusahkan orang. Nyusah orang semua. Dia kena duduk dalam jail. Kerajaan buat jail, buat apa, kita tak kata apa. Rakyat tak kata apa. Tak ada orang berontak kerana buat jail. Sebab dia kata sebab patut pun. Kalau tak ada jail, susah. Ini dengan sebab ada orang jahat. Dengan sebab ada yang jahat. Tengok, hati kita, fikiran kita terima balasan baik dan balasan buruk. Sebab itu dalam dunia mana-mana pun ada pingat orang panggil. Ada anugerah, ada kurnia daripada pihak pemerintah. Sebagai mengenang jasa dia. Patut dibalas baik. Tengok. Hati kita terima. Tak ada kata apa. Habis duit kalau kita kata sia-sia. Ada kata macam tu? Tak ada. Memang sepatutnya diberikan. Hati kita kata betul. Hati kita kata betul. Cuma kalau bagi kepada orang-orang yang tak betul, kita kata ni tak betul ni. Kerajaan ni tak betul ni. Hati kita kata. Apa duduk bagi kepada orang macam tu? Orang yang duduk menyebarkan maksiat. Lagi majulah. Lagi ada tarikan lah orang nak buat maksiat. Sebab apa dapat maksiat, dapat pingat. Dapat anugerah gitu gini. Orang yang betul-betul baik, betul-betul berjasa, betul-betul berguna untuk masyarakat, buat sesuatu yang berguna kepada masyarakat, tak ada diberi apa-apa. Masyarakat akan mengutuk, orang-orang cerdik akan kata apalah macam ni. Itu hati manusia. Hati kecil manusia. Jadi wa fi anfusikum ayatun. Ini bahasa Quran yang kita belajar dalam qawaid tafsir itulah. Dia banyak buah-buah. Ijaz dipanggil. Sebab tu kata ayat-ayat yang pendek ni, surah-surah yang pendek ni rumit. Banyak buah di sana sini. Kita kena pandai-pandai faham. Sebab tu kena belajar qawaid tafsir, kena belajar usul tafsir, kena belajar ulumul Quran, apa semua tu barulah nampak. Afala tubsirun, tidakkah kamu perhatikan? Perhati, kalau perhati dapat. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adu. Di langit, ini dalil afaqi, langit. Sebagaimana langit menurunkan hujan. Suka kita dapat hujan. Sejuk kita dapat. Langit menurunkan salji. Sejuk. Daripada panas tu sejuk. Kita suka. Tetapi bila langit tu petir pun daripada langit tu. Halilintar yang kita panggil apa? Kita panggil mana? Mati orang. Mati. Biru habis. Satu tubuh. Kerah di situ. Kena petir. Kena pelakar kata. Kena halilintar. Langit kan. Mana langit bersaksi bahawa ada balasan baik dan buruk. Ada baik, ada buruk. Jangan kamu ingat ada satu sudut saja hidup ni. Hidup kamu sentiasa menghadapi dua keadaan, baik dan buruk. Tapi dalam dunia belum menentukan segala-galanya. Kalau orang kena halilintar, bukan bermakna dia itu dimurkai oleh Allah. Tak boleh buat keputusan gitu. Yang betulnya keputusan Allah besok. Dengan sebab itu perlu ada akhirat besok. Barulah kita tahu orang ni ada apa dia tak kena raya. Kenapa ketika gitu dia pergi kepadanya saja dia nak mati, kita kata, sampai ajal dia. Dia tu orang baik, tak ada apa. Jadi mungkin orang duduk kata dia tidak baik. Besok akan ada. Allah SWT akan bagi tahu. Hukum dalam dunia bukan segala-galanya. Kalau orang tu mati, accident, kena pijak dengan tayar trailer tu, pecah kepala, keluar otak. Baik ke buruk? Sakit ke? Sedap macam tu. Zahirnya kita kata sakit. Zahirnya tidak baik. Tu, nak mandi mayat pun susah. Bayangkan, kadang-kadang berlaku begitu. Jangan buat keputusan. Kita tidak tahu dalam dunia. Itu rahsia Allah.
Manusia boleh macam-macam berlaku kepada dia. Tapi segala-galanya bukan keputusan di bumi. Nak tahu hakikat sebenarnya, kena ada di sana. Itu perlu adanya akhirat. Kalau tak ada akhirat, macam-macam boleh kata. Orang tu terlepas, dia jahat bukan main. Orang tu terkena, dia tak ada salah pun, dituduh saja. Jail seumur hidup. Sedih tu dalam hidup. Orang dia segar sentiasa, sihat dia, tapi dia ahli maksiat. Yang ni budak daripada kecil lagi. Okey. Apa salah ni? Salah atau tidak salah, bukan kita yang nak buat keputusan di atas muka bumi. Allah biasa. Sebab itu perlu ada. Ini Quran ni, dalil Quran nak buktikan ada akhirat itu. Kepada orang yang tidak percaya kepada akhirat, orang Islam tu tak apalah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dia start dengan itu. Orang yang yakin selesai masalah. Orang yang tidak yakin, macam mana kita nak yakinkan dia? Kita baca Quran, dia tidak percaya. Kita kata Allah, kita bersumpah memang Allah, dia tak percaya Allah pun. Yang etis tu, Tuhan mana-mana pun dia tidak percaya. Kita nak buat macam mana? Kita kena guna dalil akal. Dia jelek, dia tengok sekeliling dia, Kita kena guna dalil anfusi untuk orang-orang macam ni. Sebab itu dalam Quran banyak dia guna dalil itu, dalil ini. Kalau tak boleh ikut ni, kita guna ikut ni. Sebab itu orang Islam ni, dia kuat guna logik. Logik. Sebab dengan guna logik tu, semua manusia guna logik. Dia kata dia logik. Dia guna akal. Dia tak akan tolak akal. Manusia, kalau dia berfikir. Kecuali yang gila. Yang gila tu habis cerita lah. Tak masuk kira-kira dah. Jadi tak kira dia bangsa apa, duduk di mana, zaman mana, sekalipun, semua manusia ni guna ni semua. Sebab itu Tuhan guna. Di sini. Dan seterusnya, dalil tarikhi itu tengok. Nabi Ibrahim. Malaikat mari tu ada dua sudut. Bawa berita gembira akan dapat anak setelah tua. Kira-kiranya tak dapat anak dah ni. Isteri dia ni Sarah ni. Kahwin lain dengan Hajar. Dapat anak dengan Hajar dulu, isteri yang kemudian. Isteri yang lama tu tak dapat tu. Isteri dia tu boleh cerita. Ajuzun aqim. Orang tua yang mandul. Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Bila dia cerita dia akan dapat anak terkejut. Tampar tangan. Fasakkat wajhaha. Begitu. Lemah. Macam mana aku nak mengandung? Aku ni mandul. Kerja Allah. Nak bagi anak. Berita gembira kepada dia. Berita gembira. Itu sudut gembira. Dan kedatangan malaikat yang sama, apa kerja lagi? Satu kerja tu je kan? Mula-mula Nabi Ibrahim pun tak kenal dia sebab dia mari dalam rupa manusia. Nabi Ibrahim masak, sembelih lembu, anak lembu, bakar anak lembu, panggang anak lembu, hidangkan. Tak mahu makan. Tak holok tangan. Ya hidang. Nabi Ibrahim ingat manusia biasa. Tidak. Nabi Ibrahim pun puasa pelik. Dia pun cerita sebenarnya. Sebenarnya ada kerja lain yang besar. Sambil-sambil tu nak bagi cerita kepada kamu. Kamu akan dapat anak. Lepas tu apa lagi cerita? Kami mari ni diutus untuk hancurkan Lut itu. Kaum Lut itu. Itu sudut. Tengok, malaikat jadi bukti. Malaikat jadi bukti. Bahawa ada baik dan buruk. Ada baik dan buruk. Malaikat yang sama. Sama juga. Allah tu jugalah yang nak mengazab manusia. Allah tu jugalah yang nak bagi nikmat kepada manusia, nak bagi syurga kepada manusia. Itu hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ini kita sudah bertemu dah dalam dalam qawaid tafsir baru ni kan. Salaman. Ibrahim jawab salamun. Kenapa? Baru ni kita ada bertemu dah kan. Kalau masdar dikemukakan dalam bentuk nasab, apa makna? Masdar dikemukakan dalam bentuk rafa', apa makna? Itu kaedah tafsir. Ni bertemu. Mereka datang kepada Ibrahim, masuk dalam rumah, salam bagi salam. Ibrahim pun jawab salam. Qaumun munkarun. Ini
Orang-orang yang tidak dikenali ni tak pernah tengok orang-orang ni. Tapi tak apalah. Dia muka tetamu, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia pun pergilah. Isteri apa ada ni tetamu hari ni. Ijlin tu anak lembu, sembelih anak lembu. Samin yang gemuk anak lembu. Faqarrabahu ilaih. Dia hidangkan. Mereka tu senyap. Tetamu. Anak ceritanya malaikat ni boleh mari dalam rupa manusia. Bukan Nabi saja boleh bertemu, boleh tengok. Kalau dalam sejarah Nabi kita tu beberapa kali, sahabat pun tengok orang tu. Hadis Jibril tu berapa ramai sahabat tengok. Mari duduk menghadap Nabi tanya. Nabi pun kata itulah Jibril. Mana ketika rupa manusia tu boleh tengok. Dia rupa manusia boleh tengok. Ala ta'kulu? Tak nak makan kau? Ada hidang dah sudah sedia. Tak makan. Fa'aujasa minhum khifah. Lalu timbullah ketakutan di dalam hati Nabi Ibrahim. Apa cerita ni? Biasanya kalau malaikat hari ni ada cerita lah ni. Mereka kata la takhaf. Engkau jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka memberi berita gembira. Ni panjang lah kalau kita nak tafsir satu-satu kan. Tapi kita ni tak sempat kalau nak main macam tu. Diberi berita gembira akan mendapat ghulam, anak yang alim. Alim, bijaksana, pandai. Inilah cerita. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadhaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Begitulah keputusan Tuhanmu. Begitulah keputusan Tuhanmu. Dan dia tu maha bijaksana. Lagi maha alim, maha mengetahui. Tak apalah. Jadi panjang dari situ. Jadi kalau kita tengok ni, tengok semula nota tu. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin. Untuk kami hujankan mereka dengan batu-batu daripada tanah. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Batu-batu itu macam ada tanda. Semua ada tanda. Macam roket lah, roket buatan mana kita kata. Ada ni roket, peluru berpandu buatan mana. Tengok boleh tahu. Ni lebih daripada roket, lebih daripada peluru berpandu manusia. Walaupun tanah gitu. Lepas tu keluar orang mukmin. Ni keluar orang mukmin. Ini balasan baik. Lepas tu balasan buruk, hancur. Balasan buruk. Ini sejarah. Sejarah. Lepas tu panjanglah ceritanya, macam-macam lah di sini. Baca terus. Nombor 9. Nombor 10. 10. Yang ke-10, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin, pada ayat 50. Haraf fa di dalam ayat ini sangat penting dan besar maknanya. Haraf fa itu bererti berpandukan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas. Kamu hendaklah bersegera kembali kepada Allah. Aku hanya memberi ancaman yang nyata kepada kamu. 11. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin, ayat 51. Sebelum ayat ini, manusia dituntut supaya menerima kepercayaan kepada hari akhirat. Di dalam ayat ke-51 ini pula, manusia dituntut supaya percaya kepada dua perkara lagi, iaitu tauhid dan risalah. Setelah itu dikatakan, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ayat 56. Ia bererti Allah SWT hanya menjadikan jin dan manusia mempunyai kebebasan memilih dan mereka diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Salah satu makna ibadat ialah taat. Dengan itu manusia dituntut melakukan perkara keempat, iaitu beribadat dan taat kepada Allah. 12. Sekejap. Jadi di sini kenapa? Ni dalam kawaid tafsir lah. Kenapa disebutkan jin dahulu? Padahal kita dah sebut beberapa kali jin itu bukan yang utama sangat. Yang utamanya manusia. Yang utamanya manusia. Lebih banyak ditujukan taklif, bebanan ni manusia sebenarnya. Tapi kenapa disebutkan jin dahulu?
Antara jawapan yang diberikan oleh ulama, kerana mereka itu lebih ramai bilangannya daripada kita. Itu antara sebab. Disebut jin dahulu. Lebih ramai. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak, agaknya tak boleh nak lalu. Takutlah. Bersesak-sesak. Itu termasuk dalam makhluk ghaib jugalah. Makhluk ghaib. Tak apa, teruskan. 12. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat 58. Mengemukakan dua sifat Allah, iaitu Ar-Razzaq dan Dzul Quwwatil Matin. Sifat Ar-Razzaq adalah dalil bagi adanya balasan baik, dan Dzul Quwwatil Matin pula adalah dalil bagi adanya balasan buruk. Jadi dia sebut dua sifat ni. Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Ar-Razzaq maknanya Tuhan yang memberi rezeki. Memberi sesuatu yang kita suka. Rezeki ni dalam istilah agama, istilah Quran, bukan makna duit, bukan makna makanan saja. Anak tu pun rezeki. Misalnya dalam ayat, qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullah. Rugilah orang yang membunuh anak-anak kerana kebodohan sebenarnya. Tuhan kata bodoh orang yang bunuh anak. Ikutlah dalam macam mana cara pun. Bighairi ilm, tanpa ada alasan ilmu. Kalau tengok dari sudut ilmu mana pun tak betul. Bukan itu penyelesaian masalah membunuh anak. Wa harramu ma razaqahum. Mereka menghalang rezeki yang dah nak Allah dah nak bagi dah dekat dia. Jadi berkait dengan anak tu dia sebut rezeki. Wa harramu ma razaqahumullah. Mereka menghalang. Iftira'an 'ala Allah. Mengada-ngada, mana-mandai dia pula kata. Kalau kita begini, kalau anak ramai tak boleh nak makan lah, tak cukup lah. Kalau anak ramai tak boleh nak mengaji tinggi-tinggi lah, hantar anak belajar sampai ke U lah, tak boleh, macam-macam. Mengada-ngada ni, mana-mandai dia. Wa ma kanu muhtadin. Manusia seperti ini tak dapat petunjuk. Tengok berapa gelaran yang Allah bagi kepada orang yang macam itu. Bodoh, tak gerti, tak ada ilmu, mengada-ngada, dusta atas nama Allah, tidak dapat petunjuk, mana-mandai Allah dah nak bagi kepada diri tak mahu. Itulah sebab tu kalau fikir betul, yang kita pandai-pandai tak mahu anak sulung tak apa, tahu mana anak sulung tu tidak berguna. Kadang-kadang kita tengok anak orang tu anak sulung yang paling menjadi. Siapa tahu? Kita duduk kira, tak mahu lagi anak. Kita nak enjoy dulu dengan isteri, nak pergi jalan luar negara, nak pergi melancong sana sini berdua-duaan. Ada anak susah, nak pimpin sebelah kanan lagi, sebelah kiri lagi, dukung lagi. Itu yang kita fikir, si bodoh. Allah kata dah bodoh. Sebab kita tahu di mana anak. Kita tak dapat yang pertama. Padahal yang pertama tu yang terbaik untuk kita. Berapa ramai orang yang pertama tu terbaik. Allah letak rahsia tu. Kadang-kadang yang tengah yang terbaik. Kadang-kadang yang bongsu. Ada juga kata, cukup lah ni, 6 orang ramai dah. Saya 12 orang, apa saya rasa kurang lagi. Rezeki. Apa salahnya kalau Tuhan nak bagi banyak? Kan? Rezeki. Begitu. Jadilah orang Islam yang betul. Kalau fikir dari sudut demokrasi, cara bodoh manusia ni, untuk demokrasi, untuk mengundi pun lebih yang ramai. Lebih yang ramai. Kalau kita sedikit, lebih kalah lah undi pilihan raya. Kalau tengok fikir dari sudut tu pun. Tengok dari sudut lain, Allah pandai nak bagi rezeki. Dia yang bagi rezeki. Sebab tu dalam satu ayat, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu jangan mana-mana, kami yang memberi rezeki kepada mereka, anak kamu. Dan kepada kamu. Dalam ayat yang lain, kepada kamu dan kepada mereka. Dalam ayat yang lain, kepada mereka dan kamu. Kamu duk fikir sangat dia. Mana? Kita tak tahu anak yang mana. Sebab itu dalam Quran sebut, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kamu, nenek moyang kamu, atau anak-anak kamu, anak cucu kamu tak tahu. Siapakah di antara mereka yang lebih berguna? Tak tahu. Lebih berguna bukan untuk kita saja, untuk masyarakat kita. Anak tu hak masyarakat juga, bukan hak ibu bapa saja.
Masyarakat memang nak anak-anak yang cerdik ni. Berguna. Orang lain tak terfikir nak buat padi 2 kali dulu. Dulu padi sekali ya. Dengan sebab ada hak cerdik dia buat 2 kali. Kalau ada hak cerdik lagi 4 kali pun apa salahnya? Gitu. Kena fikir gitu. Allah SWT boleh bagi manusia. Kita duduk fikir, sekali padi, sekali setahun. Itu cara dulu. Allah SWT boleh buat manusia ni cerdik kan? Kalau ramai pun kalau berganda, apa masalah? Tak ada masalah. Yang masalahnya kalau duduk tahap tu, manusia boleh berkembang. Dulu orang nampak, habisnya tanah tak ada. Sekarang ni komputer tu ada tanah ke? Berapa ramai orang boleh rezeki dengan komputer? Baru ada sekarang ni, tengok Allah nak buka pintu rezeki. Macam-macam. Kenapa kita duduk bergantung pada tanah saja? Buat kata cerdik manusia tu lah. Sebab itu tak ada alasan. Ar-Razzaq. Dia sebut Ar-Razzaq tu Tuhan yang memberi rezeki itu mana sudut yang menyukakan manusia lah. Yang menggembirakan manusia. Dapat duit banyak, suka. Dapat rezeki, suka. Rezeki, dapat makan. Banyak puas hati, suka manusia. Itu sudut baik. Tapi kena ingat, Allah ada satu lagi. Dzul Quwwatil Matin. Kerana sifat ni lah ada balasan baik. Kerana sifat ni ada balasan buruk. Dan ada sifat ini memang perlu. Kalau manusia tak takut kan, dia boleh buat macam-macam. Sebab dia takut jail sekurang-kurangnya. Kalau yang tak percaya kepada akhirat, jail tu satu contoh yang kecil. Kalau jail pun dia takut, sepatutnya neraka dia lebih takut lagi. Tapi dia tak sampai situ fikiran. Jadi perlu ada tu semua. Kalau tidak, manusia akan jadi sewena-wena, sesuka hati dia. Buat apa yang dia nak. Tak kira menganiayai orang lain pun dia tak kira. Itu manusia. Tapi bila ada ancaman-ancaman macam ni, berhati-hatilah dia. Beringatlah. Kalau ya jiwa dia sudah mantap betul sudah itu, lain cerita. Itu bab lain. Tapi yang ramai-ramai ni begitulah. Takut kerana jail. Takut kerana kena denda. Ada juga yang tidak begitu. Memang dia kata, memang dia tak suka pun nak buat baik. Kalau tak ada jail pun, tak ada apa-apa pun, dia tak itu juga. Ya, dia tetap baik juga. Ada orang macam tu. Tetapi yang umumnya tidak begitu. Itulah sebab perlu ada balasan baik dan buruk. Dan balasan yang baik dan buruk itu memang ada. Yang pasti adanya, wa inna ad-dina lawaqi'. Hari pembalasan itu pasti berlaku. Jadi legalah mana-mana yang tak dapat dalam dunia. Mana-mana yang terlepas dalam dunia tak akan lepas. Sebab ada lagi mahkamah. Satu lagi. Mahkamah itu tentu adil. Tentu adil. Itulah di sana. Baik. Habis itu kita pergi kepada surah seterusnya. Surah At-Tur. Seterusnya itu surah yang ke-52. Bilangan ayatnya 49. Ini termasuk dalam surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya hanya ada 3 sahaja. Baik, terlebih dahulu kita tengok mesej utama surah ini. Sama juga. Wa inna ad-dina lawaqi'. Itu pembalasan, balasan baik dan buruk dalam surah Az-Zariyat sebelum ni. Ni lebih kepada difokuskan kepada balasan buruk. Inna azab rabbika lawaqi'. Waqi' juga. Sesungguhnya azab atau siksaan Tuhanmu itu pasti akan berlaku. Jangan main-main, jangan bergurau. Jangan anggap ini gurauan. Tidak, yang tersebut dalam ayat sebelum ni bercampur tu ada 2, ada baik, ada buruk. Selepas ni lebih banyak ditumpukan kepada balasan yang buruk. Kalau tak kena gaya, balasan buruklah yang dapat. Dalam dunia lagi kan, setengah-setengah negara tu kan disebut sebagai neraka dunia. Neraka dunia. Lepas tu ramainya orang kafir. Orang kafir duduk situ. Dunia neraka tu. Akhirat neraka pula. Teruk. Rugilah hidup macam tu. Jadi mesej utamanya, inna azab rabbika
lawaqi'. Inilah yang tersebut di dalam surah ini. Azab pasti akan menimpa orang-orang yang tidak percayakan hari kiamat. Baik. Paragraf 1, ayat 1 hingga 28 dibahagikan kepada beberapa bahagian, 4 bahagian di situ. Tengok dalam carta tu. Ayat 1 hingga 3 dalil naqli tentang adanya azab. Dalil naqli. Jadi sebelum ni disebut dalil aqli, dalil afaqi, dalil anfusi. Ni dalil naqli tentang adanya azab. Dalil naqli ni dalil yang dinukilkan daripada ilmu-ilmu orang dahulu. Dalil yang dinukilkan daripada kitab-kitab suci. Itu maksudnya dalil naqli. Kalau kita umat Muhammad ni sekarang, dalil naqli itu Quran dengan hadis. Itu dalil naqli. Dalil naqli kalau kepada orang zaman tu, untuk orang dahulu, kitab Nabi Musa, kitab Nabi Isa, Suhuf Ibrahim dan lain-lain, itu dalil naqli. Ayat 4 hingga 8 dalil afaqi tentang adanya azab. Ayat 9 hingga 16 balasan buruk kepada orang-orang yang mendustakan azab Allah. Ayat 17 hingga 28 balasan baik kepada orang-orang yang takutkan azab Allah. Paragraf 2 daripada ayat 29 hingga 43 dibahagikan kepada beberapa bahagian pula. Cuba tengok di situ dalam carta itu, ayat 29 perintah membersihkan diri. Di situ. Sebab itu berguna untuk kita selamat daripada azab Allah dan penghiburan. 30 hingga 34 pelbagai tuduhan kepada Rasulullah. Dalam perjuangan Rasulullah nak menyampaikan ajaran yang macam ni, apa cabaran? Macam-macam. Macam-macam dia terpaksa kena menerima tuduhan itu. 35 hingga 36 beberapa persoalan tentang khaliq dan makhluk. 37 persoalan tentang harta dan kuasa. Harta dan kuasa. 38 persoalan tentang ilmu. 39 persoalan untuk membatalkan kesyirikan. 40 persoalan untuk keikhlasan. Untuk keikhlasan Rasul. 41 persoalan tentang ilmu ghaib. 42 persoalan tentang perancangan jahat. 43 persoalan tentang pengakuan tauhid. Paragraf 3 ayat 44 hingga 49. Ayat 44 sangkaan baik terhadap azab yang akan menimpa. Sangkaan baik terhadap azab yang akan menimpa. Dia duduk berasa itu nikmat, padahalnya azab. Ayat 45 hingga 49 arahan kepada pendakwah supaya supaya bersembahyang, bersabar dan bertenang. Itulah di 3 paragraf secara kasar, walaupun ada banyak pecahan-pecahannya di celah-celah tu. Baik, sekarang ni kita pergi untuk mendapat lebih perincian tentangnya. Baca Umar. Zaman diturunkan. Surah An-Tur seperti surah Al-Haqqah diturunkan selepas dakwah secara terbuka dilancarkan oleh Rasulullah di peringkat kedua kehidupan baginda di Mekah, iaitu sekitar tahun keempat hingga kelima kenabian. Peringkat kehidupan Rasulullah itu juga disebut sebagai peringkat tadkir, yakni memberi peringatan, dan peringkat pelbagai tuduhan seperti gila, penyair, tukang tenun, orang yang mengada-adakan cerita dan lain-lain dilemparkan kepada baginda. Bukan tukang tenun, tenun silap, tukang tenung. G. Tukang tenun. G ada G. Tenung. Tenun lain, tenun kain tu. Teruskan. Ayat 29 hingga 30. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun am yaquluna sya'ir. Ayat 33. Am yaquluna taqawwalah
Di dalam surah Al-Haqqah juga tersebut Rasulullah SAW dituduh mengada-adakan cerita, yakni taqawwala. Perkaitan surah Taqawul. Taqawul. Perkaitan surah At-Tur dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Surah At-Tur juga seperti surah Az-Zariyat sebelumnya mengandungi tema hari akhirat. Di dalam surah Az-Zariyat tersebut wa inna ad-dina lawaqi' pada ayat 6, firman Allah ini membuktikan pasti akan berlakunya hari kiamat. Di dalam surah At-Tur ini pula tersebut inna azab rabbika lawaqi' ayat 7. Firman Allah ini juga membuktikan perkara yang sama. 2. Di dalam surah At-Tur ini soalan demi soalan ditujukan kepada hati sanubari manusia untuk menyedarkannya supaya ia menerima dan percaya akan adanya hari kiamat dan hari kemudian. 3. Di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-53, pemimpin-pemimpin musyrikin Makkah digelarkan dengan kaum taghun, yakni kaum yang melampaui batas. Di dalam surah At-Tur ini juga pada ayat ke-32 mereka diberi gelaran yang sama, iaitu kaum taghun. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Melalui firman Allah ayat 12, alladzina hum fi khawdin yal'abun. Sikap orang-orang musyrikin Makkah yang begitu tidak serius dan tidak mempedulikan seruan Al-Quran dan juga seruan Tauhid didedahkan. 2. Melalui firman Allah ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Diberitahu bahawa ibu bapa yang beriman akan dipertemukan dengan anak-anaknya yang beriman, biar bagaimanapun keadaan mereka di hari akhirat nanti. Ini kan satu besar maknanya kalau kita tak percaya kepada Quran, kalau kita tak jadi Islam, ataupun kalau jadi Islam tapi tak tahu cerita, sedih juga, susah juga mikir kan. Ni orang-orang yang ada anak lah, anak cucu, bertemu pula ke kita besok. Selepas mati, nampak mati habis cerita, nampak mati ni ditanam kubur selesai begitu ya ke? Atau bertemu pula? Ni Allah SWT jawab sebagai menghiburkan hati kita, menenangkan hati kita. Orang-orang yang tapi walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan zuriat mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan juga. Maknanya anak cucu beriman juga, itu syaratnya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan satukan. Kami akan letakkan mereka bersama di akhirat besok. Itu janji Tuhan. Daripada situlah kita yakin kehidupan akhirat tu satunya memang ada. Yang keduanya akan bersama pula ke kita. Kalau nak bersama, berhati-hatilah. Kena beringat, kena beriman. Ibu bapa pun kena beriman, anak pun kena beriman. Bukan sekadar anak cucu ni, zuriat ni anak cucu. Akan bersama ramai lah. Kumpulan kita dalam syurga tu. Rupanya anak cucu kita tak sempat. Cucu pun setengah-setengah orang tu tak sempat. Cucu pun tak sempat. Usah ke cicit, cium, lagilah tak sempat. Jadi macam mana? Boleh bertemu ke? Boleh bertemu. Ni jawapan. Banyak perkara-perkara selepas mati apa disebutkan kepada kita, dan menyebabkan kita jadi lega, berasa lega. Cumanya rupa jadi berubah lah. Tidak macam sekarang lah. Huduh-huduh tu tak ada lah. Tak ada. Pakai-pakai spek ni kira-kiranya tak ada lah. Sebab pakai spek ni sebab mata tak cerah kan. Dah cerah dah pakai buat apa? Mungkinlah kalau nak bergaya agaknya. Nak ingat di dunia dulu pernah pakai spek. Spek ni pun bergaya juga. Mungkinlah kerana itu. Tapi kalau kerana keperluan sekarang ni nak baca tak boleh. Macam saya ni kalau tak pakai spek tak boleh baca. Tak boleh baca. Jadi dalam keadaan yang paling sempurna. Paling sempurna. Agaknya hikmat Allah SWT buat kita dalam dunia ni hari ni untuk orang zaman ni. Sebab orang zaman ni banyak mencabar sebenarnya. Cabaran hidup banyak. Dengan adanya plastik surgery kan. Plastik surgery itu mengingatkan kita kepada besok.
Kadang-kadang tak kenal orang lain jadi orang lain. Orang lain jadi rupa. Kalau zaman sekarang ni Korea antara negara yang maju dalam bahagian tu. Jadi orang pergi jumpa dengan doktor dia pun jadi macam lain rupa. Tapi tidak dia ke? Dia juga. Dia juga. Boleh berubah kan? Orang zaman dulu, kalau dia buat contoh macam mana? Ulama-ulama kita zaman dulu lah. Dia buat contoh nak suruh bagi faham benda ni. Kamu dulu masa kecil, sama ke tidak? Cuba tengok gambar masa kecil dengan sekarang. Sekarang ni kamu dewasa, kamu tu tak sama. Kalau tengok masa tua, macam orang lain tak kenal. Ni dia ke? Orang sama. Dia buat perbandingan itu. Hari ni tidak. Tak perlu itu. Dalam masa sekejap, ketika dia muda, tak perlu nanti tua. Tak perlu budak nanti dewasa, tak perlu. Masa sampai yalah, macam-macam berlaku. Semakin huduh pada juga. Tak jadi. Tak jadi. Semakin cantik pun dia juga. Kadang-kadang kita tengok gambar dia, kalau yang ni cantik lagi kita. Ni sebab plastik surgery. Jadi hodoh tu. Itu cerita dunia. Lepas tu nak boleh buat macam tu bukan main. Belanjanya satu hal. Lepas tu seksanya duduk seksa tu. Kena ikut cara-cara dia, rawatan dia tu bukan main. Susah. Ni tak payah. Tak payah susah hati, tak payah fikir dah. Rupanya yang manusia nak dalam dunia ni banyak perkara. Tuhan sedia dah sana. Banyak perkara. Kalau sekarang ni kita tengok, orang naik kereta, yang tu panas di jalan kaki tu, panas tu di luar. Kita duduk dalam kereta aircon, tak ada rasa pun panas. Boleh fahamlah bagaimana di padang mahsyar dia kata panas, padang mahsyar sampai berpeluh di satu pihak. Satu golongan, bukan semua. Di satu pihak lagi tak ada apa pun. Padahal duduk di situ juga. Ini sama duduk dalam dunia. Yang tu panas sangat. Yang ni tak ada rasa apa. Sebelah tu kita nampak dia. Lepas tu kita, zaman dulu kan susahnya. Nak masak nasi pun susah. Zaman sekarang semua senang. Petik je. Kalau zaman dulu salah tinggal ada. Hangit ya. Nasi tu. Sekarang ni dia cetak sendiri. Masuk, sama masak, dia naik lah. Kita tekan. Tu tengok kepandaian manusia. Lebih lagi daripada itu, semua remote dekat kepala lah. Peci remote. Nak apa-apa remote. Manusia nak kan relax tu. Tapi kalau lama-lama tak bergerak, sakit orang juga. Dalam dunia ni. Bahaya juga. Nak cerita ada di akhirat besok satu ketika. Nak apa? Terlintas. Tak payah apa. Picik pun tak payah. Remote pun tak payah. Terlintas lah. Boleh. Sekarang ni, hebat kita kata naik jet, naik kapal terbang megah lah. Sekali naik berapa. Belanjanya sekali naik tu. Minyaknya. Bahaya tu. Kalau jatuh, nak cari pun tak bertemu. Bahaya. Dalam syurga, dalam hadis tu, duduk atas katil semua. Kalau katil dunia ni terbang, kain cadar apa semua kena berani, kita kata dah tak boleh nak fikir. Selamat tak ada apa, tak ada bimbang jatuh, hancur lebur kita tak ada. Dalam dunia ni betul ada kemudahan-kemudahan tu. Allah SWT buka sedikit-sedikit nafsu kita mikir ni akhirat ni. Akhirat ni macam mana dalam syurga. Sebab semua nak tu. Manusia nak. Sungguh. Masing-masing dalam dunia, setiap penjuru tu fikir nak bagi kesenangan. Tapi dapatkah kesenangan dalam dunia? Tak mati kau orang? Mati juga. Ada semua kemudahan, tak sakit kau. Terdedah juga dia kepada sakit. Nak cerita dunia. Tak tua kau. Tua juga. Tak sudah. Bukan tempat dia. Tapi boleh fikirlah tu. Ada ni tempat ni. Sebab ada tempat tu lah. Masing-masing orang kafir kan, pergi ke angkasa lepas. Dia nak cari tempat lain. Sebenarnya didorong oleh naluri semula jadi manusia tu. Memang dia nak tempat macam syurga tu. Memang dia nak. Tuhan letak dah dalam jiwa kita. Sebab tu dia segala benda kena segala kemudahan. Nak kemudahan, nak relax, nak selesa. Tu benda dia nak.
Tapi dia tak dapat. Di mana ada ni? Mesti ada. Mesti ada. Sebagaimana ahli falsafah kata, kita ambil sikit sebanyak ahli falsafah, betul juga dia cerita bahawa bukti, mana bukti ada air. Kalau kita tak bertemu air, bukti ada air. Bukti ada air ialah kita dahaga. Allah SWT buat dahaga. Mana bukti ada syurga, tempat segala kesenangan, buktinya jiwa kita. Kita ni sentiasa nak kepada kesenangan. Tapi kesenangan itu tak dapat. Mesti ada. Cuma kita tak bertemu lagi. Tak bertemu lagi, kita orang Islam, jawapannya ada dalam Quran. Itulah syurga. Tempat tu syurga. Tempat tu syurga. Dalam dunia, tak ada. Usahalah macam mana pun tak akan dapat. Teruskan. 3. Melalui firman Allah ayat 29, Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Orang-orang musyrikin diberi peringatan dan Rasulullah pula diberikan ketenangan bahawa meskipun dalam keadaan yang mencabar itu, baginda dituduh sebagai kahin, yakni tukang tenung, dan majnun, yakni gila, diteruskan saja kerja menasihati mereka dan menyuruh mereka kepada ajaran Tauhid. 4. Dalam surah ini, dalil-dalil akli bagi kebenaran ajaran Tauhid dikemukakan dalam bentuk soalan-soalan. Ayat 43. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun. Ini adalah soalan yang terakhir daripada rangkaian-rangkaian soalan. Maksudnya ialah jika kamu berusaha mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan tersebut dengan hati kecilmu, nescaya akhirnya kamu akan menerima juga ajaran Tauhid dan menolak ajaran syirik. Dia kadang-kadang soalan ni penting. Soalan ni lebih kuat lagi daripada cerita, daripada larang. Itu bahasa Quran. Dia tanya. Kalau kita kata jangan makan ini tahi, najis, jangan makan. Ni nak makan. Kamu nak makan ni? Lain. Sama juga maksudnya. Takkan nak makan. Jangan makanlah benda ni. Racun. Ni nak makan. Kita tanya. Tanya bukan nak tahu. Mana kamu gila dah kamu kalau nak makan benda macam ni. Macam-macam lah kita boleh buat kesimpulan. Bodoh sangatlah kamu kalau nak makan juga macam ni. Tak ada akal dah lah kamu kalau nak makan najis ni. Berbeza dengan kita kata jangan makan. Ini tahi. Ini najis. Kita kata ini kamu nak makan. Ini kah yang kamu nak makan? Dalam banyak-banyak makanan ada ni nak makan. Ini yang dipilih oleh kamu. Oh, cerdik sangat kamu. Begitu. Soalan-soalan tu kadang-kadang dia lebih kuat lagi makna dia. Sebab itu Allah SWT guna dalam bentuk soalan. Seterusnya kita pergi kepada surah An-Najm. Jadi At-Tur tadi kan kalau kita nak bincang panjanglah lagi. At-Tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azab rabbika lawaqi'. Ni nak sebenarnya bersumpah banyak-banyak tu nak cerita ni demi Bukit Tursina. Ni dalil nakli ni. Bukan nak bersumpah dengan Bukit Tursina. Sekarang ni orang pergi Bukit Tursina jadi tempat pelancong pergi naik saja. Kan kononnya nak tengok tempat Nabi Musa tak ada apa. Berlaku kelebihan tu pada suatu ketika dah. Lepas tu dia tinggal tak ada apa lah. Seperti makam Ibrahim je lah. Ketika Nabi Ibrahim dulu bina Kaabah tu. Tempat tinggi naik tinggi. Jadi macam lift. Tempat rendah nak turun bawah tu. Sekarang ni tak ada apa biasa. Tapi batu tu. Jadi kenangan. Waktu ni maksudnya Nabi Musa tu dapat kitab Taurat tu di mana? Di atas bukit tu lah. Jadi demi Taurat yang diturunkan di atas bukit Tur itu. Tur Sina kepada Musa. Ni orang panggil dalil nakli. Dalil nakli. Jadi bersumpah dengan kitab Taurat. Wa kitabim mastur, kitab yang ditulis. Wa kitabim mastur, kitab yang tertulis. Ini pun berkait dengan kitab ni, dalil nakli lah. Kitab yang ditulis ni kitab-kitab dulu lah. Kitab-kitab suci dahulu. Dan kita sekarang ni pun kitab suci kita pun ditulis.
fi raqqim mansyur, di dalam helaian-helaian yang terbuka. Raq itu mana asal makna dia apa? Ya Pak, kita panggil selaput selaput di antara kulit. Kalau kulit lembu, kita kata bila orang lapar tu kan, dia ada selaput itu. Di antara daging dia tu dengan kulit dia tidak ada selaput. Selaput itu zaman dahulu di asing, dipisahkan dan dijadikan bahan tempat menulis, jadi kertas. Kemudian dia sambung jadi scroll. Itu zaman dahulu. Jadi binatang-binatang macam apa nama ni, rusa dan sebagainya, dia ambil tu selaput itu, dan dia adalah proses cara sama gitu, dia jadi lembut. Dia jadi lembut dan boleh digulung, tulis kitab-kitab suci dulu. Maknanya yang tertulis itu bukan benda-benda biasa, tidak, bukan cerita-cerita mengarut, dongeng, tidak. Apa ni, kalam Allah, kitab suci lah. Fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur, demi rumah yang ma'mur. Apa makna baitil ma'mur? Ada dua pendapat. Satunya baitil ma'mur sama betul dengan Kaabah tu di atas langit ketujuh tu, ada baitil ma'mur. Macam Kaabah lah juga. Di situ malaikat ini duduk tawaf setiap waktu duduk tawaf, dan satu malaikat sekali itu, ramainya malaikat. Macam kita ni sekarang ni nak pergi tu, dia ada kota kan, tak boleh pergi ramai sangat, penuh. Jadi kena buat giliran. Tahun ni kena boleh, tahun depan 5 tahun lagi baru boleh. Itu kadang sebab orang Islam semakin ramai, walaupun diperbesarkan Masjidil Haram itu tak cukup lagi. Itu perihal manusia. Di langit tu, kalau di bumi ni manusia ni terbahagi lagi, ada yang kafir, ada yang Islam, yang kafir itu tak pergi. Macam tu pun sesat tu. Di atas langit tu malaikat tu punya ramainya sekali saja. Sentiasa ada, setiap waktu ada. Itu satu makna al-baitul ma'mur, rumah yang makmur. Makmur itu mana sentiasa ada penghuni dia, ada orang yang duduk tawaf dia. Satu makna. Satu lagi maknanya bumi ni. Itu kalau mengikut ahli tafsir lah. Bumi ni maknanya rumah yang makmurnya. Ada di mana-mana kita pergi, ada orang. Kalau tempat tak sampai lagi, ada. Kalau pergi situ di kutub utara, kutub selatan pun, dia akan kira nak pergi sana. Itu makna tempat yang umum, yang biasa ni ramai lah. Al-Baitul Ma'mur maknanya bumi. Sebab apa yang dia kata bumi itu? Sebab as-saqfil marfu'. Selepas itu, ini perkaitan ayat dengan ayat ini. Ini orang panggil an-nazmul khafif atau struktur mikro. Jangan-jangan sekali saya sebut nak bagi nampak apa beza dengan struktur makro yang kita duduk baca sekarang ni. Struktur mikro ni ada macam tu. Kita nak pilih mana, Baitul Ma'mur tu ke Baitul Ma'mur maksudnya bumi, atau kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh pakai. Tapi kalau orang yang kata Baitul Ma'mur di mana bumi, sebab as-saqfil marfu' tu apa? Langit. Bumbung yang ditinggikan. Apa bumbung yang ditinggikan? Langit lah. Jadi langit lawannya bumi. Sesuai bumi itu di situ. Sesuai bumi itu di situ. Wal bahril masjur, dan laut yang apa ni, dipanaskan. Masjur itu maknanya ada api di bawahnya. Laut yang ada api di bawahnya. Jadi benda-benda ni kan sumpah nak suruh fikir itu. Tak suruh fikir, manusia ni fikir. Yang tak percaya pada agama pun cuba fikir. Lepas tu orang pengkaji, saintis, lagi terkejut. Rupanya di dalam bumi ni ada api. Sekali-sekali kita tengoklah gunung api. Daripada mana mari api? Daripada dalam bumi lah. Lepas tu macam mana nak ada api air ni? Air ni kan berlawanan dengan api. Allah SWT boleh buat lapisan-lapisan itu. Kalau nak kira bahan bakar yang ada dalam laut tu, tidak orang ambil minyak dalam laut. Maknanya ada lah tu bahan dia. Dan kalau ada bahan dia, tak ada pelik lah. Cuma tak keluar lagi. Kalau Tuhan buka segala ikatan tu, keluar.
hangus habis semuanya. Kira-kiranya itu gambaran kiamat dah tu. Antara gambaran kiamatnya api semua, asap semua. Sekarang ni pun setengah-setengah tempat terpanas, berasap. Jadi itu al-bahril masjur. Fikir. Siapa buat semua ini? Siapa boleh kawal semua ini? Begitu lama, tak ada berlaku apa-apa. Air itu jadi besar, ombak jadi besar luar biasa kerana ledakan berlaku. Tidak berlaku, tenang saja. Orang duduk pergi mari. Ada pula kapal mewah pula, sukaria pula, buat maksiat pula di situ. Tak ada apa. Pergi mari. Kapal dagang dalam laut tu. Padahalnya di bawahnya al-masjur. Mana ada bakaran, bahan bakar yang dinyalakan itu. Itu hakikatnya. Jadi jika semua tu Tuhan bersumpah tu, mana benar. Semua tu benar. Hakikat yang benar. Dia nak bersumpah tu, dia nak cerita apa? Inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan berlaku. Kamu tengok semua tu, kamu boleh fikir. Kalau langit ni runtuh macam mana jadi? Segala planet ni berterbangan. Tidak melalui saluran dia ataupun jalan-jalan biasa ni. Belanggar itu, belanggar ini, jadi macam mana? Hancurlah bumi ni. Allah kawal. Kita ni jadi makmur di sini. Sebab tidak berlaku kemalangan. Kalau berlaku sekali-sekali berlaku kemalangan, beribu-ribu mati, sepi dah lah. Yang makmur terus ni, tak sampai masa dia lagi. Tak sampai masa dia. Sampai masa dia, sampailah. Itulah hari kiamat namanya. Itulah kemunculnya. Sekarang ni sikit-sikit je nampak. Gunung api, gempa bumi dan sebagainya, sikit-sikit saja. Nampak sudut tidak menyukakan kita, menyeksa kita. Yang lebihnya bila berlaku kiamat itu. Ma lahu min dafi'. Tidak ada siapa boleh menghalang. Ni janji Tuhan. Tuhan ada kata kiamat akan berlaku. Tidak ada siapa boleh menghalang. Dan seterusnya lah, panjang lah kalau kita nak bincang itu kan. Teruskan. Lepas tu kita baca surah An-Najm. An-Najm maknanya bintang. Jadi semua ni ingatlah macam saya sebut dah. Nama-nama surah semua penting. Besar maknanya dalam kehidupan. Jangan kita rasa tak ada apa dengan kita. Tak ada kena-mengena dengan kita. Jangan. Jangan. Penting tu dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah surah yang ke-53, bilangan ayatnya 62, surah Makkiyah, bilangan paragrafnya ada 5. Mesej utama surah ini, 1. Janganlah kamu percayakan syafaat Lata, Manata, Uzza dan Syi'ra. Sebaliknya kamu hendaklah beriman kepada wahyu Tuhan, yakni Al-Quran, dan kepada Muhammad, wahyu Tuhan kepada Muhammad, iaitu Al-Quran. Yang kedua, hindarilah daripada dosa-dosa besar dan lakukanlah amal soleh. Dosa besar jangan sekali-kali dibuat. Jaga dah yang tu. Yang ketiga, setiap manusia memikul dosanya sendiri. Tidak dosa orang-orang lain. Itu konsep Islam, ajaran Islam. Dan memang itu sebenarnya. Kalau yang cerita macam lain, itu karut semua. Karut. Yang keempat, hanya usaha yang dilakukan oleh masing-masing manusia berguna kepadanya. Jangan diharap usaha orang lain. Kita nak apa-apa, buat sendiri. Buat sendiri. Pas kita kata, pendek masa, Allah SWT boleh ganda-gandakannya. Serah ke dia lah, itu urusan dia. Urusan kita buat setakat mana yang kita boleh. Baik. Paragrafnya ada 5, paragraf 1 ayat 1 hingga 18. Kebenaran wahyu Al-Quran dan peristiwa Mi'raj. Mi'raj ada di sini di dalam surah ini. Paragraf 2 ayat 19 hingga 28, penolakan terhadap penyembahan berhala dan kesyirikan. Paragraf 3 ayat 29 hingga 35, akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepada seruan Islam dan yang tidak percaya kepadanya. Paragraf yang keempat ayat 36 hingga 55, percayalah kepada akidah tauhid, tauhid qudrah dan akhirat dengan meninggalkan
akidah syafaat, rekaan. Syafaat rekaan sendiri, yang karut, dan beramal solehlah kamu. Jangan duduk gantung dengan syafaat orang ni, jangan. Tak apa, kita ada hubungan baik dah dengan Tok Wali itu, dia akan tolong kita. Jangan, itu semua karut. Paragraf 5 ayat 56 hingga 62. Pilihlah ajaran tauhid berpandukan ancaman Al-Quran. Baik. Itu secara ringkasnya. Sekarang ni kita tengok yang lebih detail. Baca pula situ Umar. Zaman diturunkan. 1. Bahagian pertama surah terdiri daripada 18 ayat. Besar sekali kemungkinannya turun ketika berlaku peristiwa Mi'raj, iaitu pada bulan Rejab tahun ke-12 kenabian. 2. Bahagian kedua surah bermula daripada ayat 19 hingga 62 diturunkan selepas berlakunya hijrah ke Habsyah sekitar tahun ke-5 kenabian. Umayyah bin Khalaf ketika mendengar ayat terakhir surah ini tidak seperti orang-orang lain yang semuanya bersujud. Dia sebaliknya hanya mengambil sedikit tanah dan menyapunya di dahi sahaja. Kelebihan surah An-Najm. Abdullah bin Mas'ud berkata, awal suratin unzilat fiha sajdah wan najmi. Qala fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sajada man khalfahu illa rajulan ra'aituhu akhadha kaffan min turabin fasajada alaihi fara'aituhu ba'da dhalika qutila kafiran wa huwa Umayyah bin Khalaf. Bermaksud, surah yang mula-mula diturunkan yang ada di dalamnya ayat sajdah ialah wan najmi. Kata beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud dan bersujudlah juga orang-orang yang berada di belakangnya kecuali seorang lelaki. Aku melihatnya mengambil segegam tanah lalu bersujud di atasnya. Aku melihat dia kemudiannya terbunuh sebagai seorang kafir. Dia adalah Umayyah bin Khalaf. Sahih Bukhari kitab tafsir, bab tafsir surah An-Najm, hadis 4582 daripada Ibnu Mas'ud. Hadis ini menunjukkan surah pertama menurut tertib nuzuli yang terdapat di dalamnya ayat As-Sajdah ialah surah An-Najm. Berkaitan surah An-Najm dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Di dalam 3 surah sebelum ini iaitu surah Qaf, Az-Zariyat dan At-Tur terdapat bermacam-macam dalil membuktikan kebenaran adanya hari akhirat. Di dalam surah An-Najm ini pula dinyatakan bahawa keselamatan di akhirat terletak hanya pada akidah tauhid dan amal saleh. Oleh itu manusia tidak seharusnya bergantung kepada syafaat para malaikat dan juga orang-orang saleh. 2. Di dalam surah At-Tur, kitab Taurat disebut sebagai kitabun mastur. Di dalam surah An-Najm ini pula ia disebut sebagai suhufi Musa. Sebahagian daripada ajarannya terdapat dalam surah ini. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Melalui firman Allah ayat 3 hingga 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dijelaskan bahawa Rasulullah bukan seorang ahli fikir atau failasuf yang bercakap hanya berdasarkan renungan dan pemikiran serta lintasan-lintasan jiwanya. Malah beliau mengikuti wahyu yang diturunkan kepadanya. Daripada firman Allah ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dapat diketahui bahawa pada malam Mi'raj Nabi SAW tidak melihat Allah. Sebaliknya apa yang dilihat baginda hanyalah tanda-tanda besar kekuasaan Allah. Jadi orang yang kata pada malam Mi'raj Nabi tengok Allah, tak benar. Tak ada dalil yang kukuh. Memang ada masalah tu khilaf di kalangan ulama, tetapi dari segi hujah, dari segi dalil yang kuatnya tidak melihat. Cuba tengok sini. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda Tuhannya yang besar. Tanda-tanda. Ni. Kita tengok An-Najmi ada. Laqad ra'a, ni ayat 18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ayat yang Nabi tengok. Bukan Allah. Bukan Allah. Kena perhati itu benar. Dalam surah Isra, linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan kepadanya min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kami. Bukan untuk tunjukkan kami kepadanya. Tak ada macam itu. Sebab itu dalam hadis Aisyah kata, dusta yang paling besar. Kalau orang kata, jangan percaya. Kalau orang kata Muhammad pernah melihat Tuhannya. Dusta yang paling besar. Dengan sebab itu, setengah-setengah orang itu dia kata ada sahabat lain kata tak boleh nak lawan yang Aisyah tu.
jelas, dia yakin sampai begitu dia kata. Jadi yang lain itu tidak jelas sebenarnya. Yang Nabi lihat ialah ayat, ayat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Teruskan. 3. Firman Allah ayat 21, Alakumuz zakar walahul unsa, dikemukakan dalam bentuk soalan akidah ciptaan orang-orang Quraisy bahawa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah dipukul dengan teruk. Ini kerana mereka sendiri menanam hidup-hidup anak-anak perempuan, kemudian berasaskan sangkaan dan agak-agakan semata-mata mereka mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. 4. Perkataan dhanna di dalam ayat ke-23 dan ke-28 menjelaskan kepercayaan orang-orang musyrikin adalah karut dan tidak benar kerana ia berasaskan sangkaan dan agak-agakan semata-mata, sedangkan sangkaan tidak berguna sama sekali dalam menegakkan kebenaran. 5. Firman Allah pada ayat 26, la tughni syafa'atuhum syai'a, menunjukkan kepercayaan orang-orang musyrikin tentang para malaikat dapat memberi syafaat juga karut. Firman Allah ini jelas menunjukkan syafaat para malaikat tidak berguna sama sekali kepada mereka. Bukan malaikat saja, siapa pun tak betul. Kalau kata wali tu, Nabi kau akan bagi syafaat, kita kasih kepada dia, cukuplah, tak perlu buat apa. Itu tak betul. Kecuali syafaat yang dibenarkan dalam agama kita, ada syafaat itu. Tapi syafaat yang karut, misalnya kononnya segala dosa-dosa kita ni dihapuskan, Tuhan maafkan. Sebab apa Nabi Isa tu, Tuhan korbankan anak dia untuk menghapuskan dosa orang lain. Jadi seseolah dia bagi syafaat kepada orang lain, itu semua karut. Tak boleh macam tu. Atau kata Syekh Qadir Jalani ke lain-lain ke, kita dah ada hubungan dengan dia, kita dah ikut tarikat dia, cukuplah. Lepas tu kita buat apa pun tak kisah, tak apa. Dia akan bagi syafaat kepada kita. Itu karut, tak ada bukti. Syafaat Nabi ada, tapi ada orang-orang yang macam mana diberi syafaat. Diberi pula setakat yang diberikan oleh Allah. Bacalah ayat tentang syafaat mana-mana pun, semuanya dengan izin Allah. Tak ada siapa pun yang berani bagi syafaat kecuali dengan izin Allah. Baca ayat kursi, cukup dah. Baca yang lain-lain pun sama. Jadi konsep syafaat ni, pengampunan, padri-padri sekarang ni, kalau pergi dia kata ampun, Tuhan ampun. Itu semua karut semua. Itu jual agama semua. Orang tu buat dosa sebanyak mana, pergi bertemu dengan dia, dia bagi surat pengampunan, selesai masalah. Itu bentuk syafaat yang karut semua. Tak boleh kita terima. Orang Islam tidak begitu. Teruskan. 6. Melalui firman Allah ayat 24, amlil insani ma tamanna, 24, adakah mereka akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya? Tidak. Ia menunjukkan bahawa kejayaan di akhirat tidak mengikut kehendak manusia. Bahkan kejayaan akhirat itu akan diperolehi sesuai dengan usaha yang dilakukan manusia di dunia. Ayat 39. Wa laysa lil insani illa ma sa'a, ayat 39. Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan bagi apa yang diusahakannya. 7. Firman Allah ayat 34, wa a'ta qalilan wa aqda. 34. Dan setelah ia memberi sedikit pemberiannya, ia memutuskannya kerana menurut hawa nafsunya. Ayat ini diturunkan berkenaan Walid bin Uqbah. Ada seseorang meminta duit darinya dan berkata, kalau engkau akan diazab di akhirat nanti, aku akan menanggung azab itu sebagai gantimu. Maka dia memberi sedikit duit kepada orang itu dan terus berhenti. Lalu dikatakan kepadanya bahawa amalan setiap manusia itu sendiri berguna atau tidak berguna kepadanya. 8. Firman Allah ayat 60 hingga 61, wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Ayat 60, serta kamu tertawa, yakni mengejek-ngejeknya, dan kamu tidak mahu menangis, yakni menyesali kesalahan kamu, serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu. Ayat 61, sedang kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh, lagi yang melalaikan kewajipan. Dua ayat ini ditujukan kepada pemimpin Quraisy yang menghadapi Al-Quran dengan sikap mereka yang tidak serius. Sebaliknya dengan memperolok-olok dan bernyanyi, mereka sepatutnya tidak menolak dalil-dalil Al-Quran yang kuat itu dengan mempermain-mainkannya, kerana Al-Quran adalah kalam yang serius. Ia perlu direnungi dan difikir dengan baik. Seterusnya surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ini adalah surah ke-54. Bilangan ayatnya 55, ini termasuk dalam surah Makkiyah lagi, bilangan paragrafnya ada 7. Mesej utama surah
Satu, ramalan tentang kekalahan dan kegagalan pasukan bersekutu orang-orang kafir. Yang kedua, ancaman terhadap orang musyrikin Mekah dan mendustakan ajaran Rasulullah. Yang ketiga, ancaman kebinasaan telah diberikan kepada 5 kaum yang mendustakan rasul-rasul mereka. 4, janganlah kamu mendustakan Rasulullah dan Al-Quran, sebaliknya manusia dinasihati agar membenarkannya. Paragraf 1 ayat 1 hingga 8, pendustaan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Paragraf 2 ayat 9 hingga 17, pendustaan oleh kaum Nuh. Paragraf 3 ayat 18 hingga 22, pendustaan oleh kaum Ad. Paragraf 4 ayat 23 hingga 32, pendustaan oleh kaum Thamud. Paragraf 5 ayat 33 hingga 40, pendustaan oleh kaum Lut. Paragraf 6 ayat 41 hingga 42, pendustaan oleh Fir'aun dan kaki tangannya. Paragraf 7 ayat 43 hingga 55, akibat yang akan diterima oleh pendusta-pendusta dan penjahat-penjahat tidak sama dengan yang akan diterima oleh orang-orang yang membenarkan ajaran Allah dan orang-orang yang bertakwa, tidak sama balasannya. Baik, baca seterusnya yang lebih terperinci itu zaman diturunkan. Zaman diturunkan. Surah Al-Qamar adalah antara surah yang diturunkan di peringkat awal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ketika itu pun sudah ada tuduhan-tuduhan seperti tukang sihir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Syaqqal Qamar, yakni bulan terbelah yang tersebut di ayat pertama surah ini diturunkan di Mina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan dalil kepada hampirnya berlaku kiamat setelah kedatangan Rasul terakhir membawa kitab suci terakhir. Ia adalah satu surah yang diturunkan di zaman orang-orang Quraisy mula mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Syaqqul Qamar, bukan Syaqqal Qamar, walaupun ayat dia tu begitu. Baca, teruskan. Berkaitan surah Al-Qamar dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Di dalam surah An-Najm sebelum ini, peristiwa kebinasaan kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nuh dan Al-Mu'tafikat, yakni kaum Lut, telah disebutkan secara umum. Di dalam surah Al-Qamar ini pula, peristiwa kebinasaan kaum-kaum itu akibat pendustaan mereka terhadap para nabi masing-masing dikemukakan secara lebih terperinci. 2. Di dalam surah At-Tur tersebut, Al-Quran didustakan. Ia dikatakan afasihun hadha pada ayat 15. Di dalam surah Al-Qamar ini juga disebutkan kata-kata orang Quraisy tentang Al-Quran seperti yang tersebut di dalam surah At-Tur. Kata mereka sihrun mustamir, ayat 2. Ayat tarji'. Di dalam surah ini terdapat 2 ayat yang diulangi beberapa kali. Ia dipanggil ayat tarji'. 1. Peristiwa-peristiwa kebinasaan bangsa-bangsa yang lalu yang cukup untuk dijadikan iktibar itu disebutkan oleh Al-Quran sebagai peringatan dan nasihat, dan ia dipermudahkan untuk mendapat pengajaran dan iktibar. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat 40. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? 2. Setelah mengemukakan peristiwa yang benar-benar telah berlaku dalam sejarah, manusia ditanya, fakaifa kana azabi wa nuzur. Ayat 16, 18, 21 dan 30. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Bermaksud, maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Jadi ini dipanggil ayat tarji', beberapa kali diulang ni. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Selepas dia sebut setiap satu tu, bagaimana azab. Kalau kita kecek ke Kelantan kamu tu, seragana azab. Nampak lagu mana? Peringatan. Main-main ke? Kau sungguh. Gitu. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Bagaimana buruknya azabku. Boleh kamu tengoklah. Dan kesan amaran-amaran. Yang duduk bagi amaran-amaran sama ni, macam mana? Akibatnya. Itu maksudnya. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Nuzuri. Tapi dia bunyi kan? Wa nuzur. Tak apalah. Teruskan beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Surah ini mengemukakan kisah benar 5 kaum yang telah mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul masing-masing. Takzib bererti mendustakan. Mendustakan Rasul Allah adalah dengan mengatakan kamu bukan Rasul Allah.
Mendustakan Al-Quran adalah dengan mengatakan ini bukan kitabullah. Mendustakan akhirat pula adalah dengan mengatakan ia sama sekali tidak akan berlaku. Perkataan takzib dan pecahan-pecahannya beberapa kali digunakan di dalam surah ini. Ayat 3, 9, 18, 23, 33 dan 42. Dua, di dalam surah ini mukadzibin, yakni orang-orang yang mendustakan, disebut sebagai mujrimin, yakni orang-orang yang durjana dan bersalah serta berdosa. Ayat 47. Musaddiqin, iaitu orang-orang yang membenarkan pula disebutkan sebagai muttaqin. Ayat 54. Muttaqin ialah orang-orang yang membenarkan seruan para rasul, mengelak diri daripada dosa-dosa dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Surah ini membandingkan watak dua golongan tersebut. 3. Kaum Nuh telah ditenggelamkan dengan air dalam jumlah tertentu yang dikehendaki Allah. Ayat 12. فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Ayat 12. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sana sini, lalu bertemulah air langit dan bumi itu untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan. 4. Satu hakikat sains telah disebutkan di dalam surah ini, iaitu Allah menjadikan setiap benda dengan kadar dan ukuran yang tertentu. Setiap unsur yang terdapat di dalam setiap benda, sama ada ia bahan organik atau bukan organik, masing-masing daripadanya berada dalam kadar, jumlah, ukuran dan timbangan yang tertentu. Setiap satu daripadanya mempunyai skop dan limit tertentu. Ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran tertentu. 5. Orang-orang kafir Quraisy diberi ancaman bahawa mereka tidaklah lebih baik daripada orang-orang kafir dari kalangan bangsa-bangsa dan umat-umat terdahulu. Ayat 43. Akuffarukum khairum min ulaikum. 6. Di dalam surah ini sudah terdapat ramalan tentang kekalahan dan kegagalan pihak orang-orang kafir meskipun bilangan mereka ramai. Orang-orang Islam ditenangkan dengan ramalan yang menyebutkan tentang kekalahan pakatan orang-orang kafir. Ayat 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. 7. Hari kiamat. Terbelahnya bulan adalah salah satu dalil kehampiran kiamat. Ayat 1. Setelah datang kitab suci terakhir dan rasul terakhir, hari kiamat boleh berlaku bila-bila masa. Kepada mukadzibin, hari kiamat adalah hari yang paling teruk dan paling pahit kepada mereka. Ayat 46. 8. Perkataan nuzur telah digunakan sebanyak 7 kali di dalam surah ini. Ayat 5, 23, 33, 36, 37, 39 dan 41. Jadi kita dapati ayat tarjih yang disebutkan di situ. Ayat tarjih iaitu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 17, 22, 34, 40. Itu dipanggil ayat tarjih. Jadi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran. Jadi mudahkan Al-Quran ni apa makna maksud mudah? Setengah orang dia kata mudah boleh lah. Siapa-siapa pun nak terjemah, nak tafsir. Tidak begitu maksudnya. Mudah di sini memang jelas. Lidzikri. Yang mudah itu. Lidzikri. Untuk peringatan dan pengajaran. Untuk dapat peringatan dan pengajaran, kisah-kisah umat yang lalu yang telah dibinasakan kerana mereka mendustakan rasul-rasul sudah cukup. Mudah. Nak fahamnya mudah. Gitu. Bukan nak faham qawaid tafsir itu mudah. Nak guna pula. Bukan itu yang dimaksudkan. Orang yang belajar lama. Saya pun banyak lagi tak tahu, masih belajar. Pelajar penuntut ilmu. Banyak tak tahu lagi. Walaupun banyak dah baca tafsir, banyak begitu-begini mengajar, banyak lagi tak tahu. Itu Quran tu sudut payah dia. Sudut mudah tu kalau nak dapat pengajaran. Pengajaran-pengajaran dia yang jelas. Mudah. Itu. Memang mudah. Tak ada payah. Nak mengamalkannya pun tak ada payah. Nak dapat pengajaran ni, kalau kita baca ni, setiap kali dia sebut walaqad yassarnal Quran ni sebelum apa dia sebut? Cuba kita tengok di sini. Bila dia sebut tentang sesuatu tu kisah dahulu lah. Sebagai peringatan. Kaum Nuh, kaum Lut, kaum ni, kaum Ad. Itu mudah, tak ada payah. Apa payahnya? Mereka mendustakan Rasul, lalu mereka dihukum. Orang lain pun macam tu lah. Akan kena hukum juga.
Itu mudah nak dapat pengajaran daripada itu, daripada ayat ini mudah. Ni. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Ni misalnya kadzabat 'adun. Qaum 'ad. Ni ayat 18 contoh, sebagai contohnya. Telah mendustakan. Mendustakan siapa? Rasulnya lah. Tapi dia reka. Mendustakan siapa? Tak ada sebut. Mendustakan. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Lihat bagaimana azabku dan bagaimana akibat peringatanku. Itulah. Lihat. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsim mustamir. Kami lepaskan kepada mereka angin yang sangat sejuk pada hari nahas yang berterusan. Tanzi'un nas, mencabut manusia. Ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Macam mereka itu jadi macam apa? Macam pokok kurma yang terbalik. Terbongkar sampai ke akar umbinya. Begitulah manusia. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Cuba kita tengok ayat-ayat tarjih itu berada di celah-celah yang dia sebut peringatan. Peringatan azab kepada kaum-kaum yang mendustakan dahulu. Itulah yang dimaksudkan dengan mudah tu. Tak payah buat maksiat, langgar perintah Allah, memperolok-olokkan agama, kena azab lah. Tak payah. Tak payah. Tengok contoh dulu. Contoh yang disebut, payah nak faham? Mudah. Itu yang dimaksudkan mudah. Bukan semua nak faham Quran secara halus apa semua tu mudah. Tidak mudah. Paling tidak kena tahu bahasa Arab dulu selapis. Lepas tu kena pergi pula kepada lapisan-lapisan yang banyak lagi tu baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Boleh jadi salah, dosa pula. Jadi mudah apa macam tu? Tuhan itu sah. Apa yang nak faham? Mudah. Ayat-ayat muhkam yang jelas. Mudah. Allah tu diperlukan oleh sekalian makhluk. Dia tidak memerlukan kepada sesiapa. Allahus Samad. Payah. Mudah tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi siapa kau serupa dengannya? Payah. Mudah. Itu yang dimaksudkan. Yang mudah tu ayat-ayat yang muhkamat itu. Yang jelas. Kisah-kisah yang diceritakan itu mudah nak faham. Bukan nazmul khafif dia yang begini-begini kaedahnya macam yang kita sebut kemarin. Apa ni? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Kenapa ilaiha? Tidak ilaihima. Tak faham itu. Banyak juga kena belajar. Mungkin orang kata, sepatutnya ilaihima. Tengok Quran ni. Tak kena bahasa dia. Boleh kata kita. Kita nak jawab apa? Kenapa ilaiha? Kemarin saya dah bagi tahu. Nak ceritanya Allah tahu hati sahabat itu. Untuk apa dia pergi? Tinggalkan Nabi duduk berkhutbah. Itu yang biasa-biasa, sahabat yang biasa-biasa, yang baru-baru. Bukan sahabat yang lama-lama, yang sudah betul-betul sebati dengan ajaran Nabi. Itu tak tinggal. Tak tinggal. Bukan kosong masjid itu. Sahabat yang pergi itu pun. Ilaiha, balik kepada tijarah. Ada kepentingan. Manusia ni bila terdesak, bila dalam keadaan kelaparan, bila susah, berebut-rebut, dia akan begitulah jadinya. Ilaiha, bukan kerana hiburan. Kalau ilaihima makna kerana hiburan juga. Sahabat dia walaupun teruk-teruk dia pun dia. Allah SWT nak jaga, cuba tengok. Sebab dia tahu dah kemudian nanti Syiah mari orang-orang macam Syiah nak memburukkan sahabat, cuba korek Quran, nak cari keburukan sahabat. Dia dah jaga dulu lagi. Sahabat yang baru masuk Islam yang macam tu pun ilaiha, untuk tu, bukan ilaihima, bukan ilaihi. Nak faham tu payah juga. Lepas tu kaedah yang keberapa? Kaedah nombor berapa? Nak faham tu kena belajar. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Lepas tu nak kata dalam bahasa Arab, itu belum lagi tak bagi contoh. Dalam bahasa Arab, Arabul Arba, Al-Arabul Arba yang menjadi rujukan dalam bab bahasa. Adakah tidak guna macam tu? Ada. Mana tidak salah. Tidak salah.
Kalau orang kata salah, tak betul. Nak faham bahasa ni orang tak tengok nahu saja. Orang tidak tengok sarah saja, banyak perkara yang perlu. Kalau tidak, ahli-ahli bahasa yang hebat-hebat menjadi rujukan dalam bahasa Arab tu, tak ada guna lah begitu. Ni dia guna. Sebab tu mereka akui, hebat Quran. Mereka tak boleh menyalahkan. Walaupun sekali tengok tu macam salah. Tidak salah. Ada hikmat tu. Ada rahsia di sebalik penggunaan yang pelik-pelik gitu. Kenapa begini? Itu tidak payah. Itu kena belajar. Yang tidak mudah. Yang mudah ni yang ni. Itu kena jelas. Kena jelas. Sebab kenapa kita kata orang berpuluh tahun dah dia dengar Quran, dengan tafsir. Kenapa dia kata mengaku dia baru sedikit, baru duduk di tepi baru. Ibarat laut duduk tepi pantai baru. Kenapa orang-orang yang hebat tu kata begitu? Memanglah ilmu Allah kan ni luas. Dia nak tulis ilmu Allah dalam Quran sendiri. 7 laut lagi ni. Laut ni 7 kali ganda lagi kat mari. Tulis, tak akan habis ilmu Allah. Semua jadi dakwah. Semua jadi dakwah untuk tulis. Jadi tafsir tu habis dah kan dakwah dalam laut. Satu laut ni. Tak habis lagi. Banyak mana tafsir yang ada. Kalau kata tambah 7 laut lagi. Sab'at abhur. Tambah lagi 7 laut. Ma nafidat kalimatullah. Tak akan habis ilmu Allah. Ni ilmu Allah ni. Macam mana nak dakwah dapat tahu semua? Tak ada. Itu tak betul tu kalau dakwah tahu semua rahsia. Tetapi yang Allah nak kita tahu sudah cukup. Kita boleh tahu. Sudah cukup. Seperti kita hidup dalam dunia, kita tahu semua. Kita tahu semua. Tak ambil kira perkara lain yang biasa-biasa. Alam musyahadah ni pun kita tak tahu semua. Lepas tu kita tak boleh hidup. Orang dulu boleh hidup secara dahulu. Dia tak ada aircon pun, boleh hidup. Dia tak tahu aircon pun tak apa. Orang dahulu tak ada kereta, tak boleh hidup. Boleh hidup, boleh beriman, boleh derhaka, boleh juga. Sekadar yang diperlukan untuk kita cukup. Kita nak faham Quran ni pun gitu. Tanya hidup kita ni, kita tahu semua. Tak tahu semua. Tapi kita boleh hidup dengan baik. Boleh. Sekadarnya. Kita tak tahu lagi akan datang apa nak. Tak tahu. Bila-bila masa pun boleh jadi orang yang soleh, boleh jadi orang yang jahat. Pilihlah. Bila-bila masa. Yang lain-lain itu semua alat saja. Hakikatnya nak jadi baik dan jadi jahat ni bila-bila masa sampai kiamat. Alat saja berubah. Dan kalau nak tulis semua ilmu Allah tak akan habis. Tak akan habis. Itu dia. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Ini ada dah kita belajar kaedah ni. Dia tidak kata wasbir. Berapa banyak tempat dia kata wasbir. Ini kenapa wastabir? Kita dah belajar dah. Apa? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Itu kaedah. Ini dia bertemu ni. Wastabir. Wa amur ahlaka bis salat wastabir alaiha. Wastabir. Dia tidak kata wasbir. Sebab tiap-tiap hari ni nak sembahyang ni. Kena sabar banyak. Kalau wasbir, sabar. Wastabir, sabarlah betul-betul. Sabarlah betul-betul. Kena kira sabarlah juga ke mana-mana pun. Begitu. Wastabir. Maknanya bila banyak perkataan, huruf, maka banyaklah juga makna dia. Lebihlah juga makna dia. Wasbir, sabar. Apa beza wasbir dengan wastabir? Itu jawapannya. Itu kaedah. Sama juga kita tengok di sini. Kalau kita tengok di akhir surah ni. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Coba lihat. Kaedah yang sama. Orang yang bertakwa itu akan berada di dalam taman-taman syurga. Mengalir sungai-sungai di dalamnya. Sungai-sungai mengalir itu macam-macam tafsir itu. Kalau tafsir sama sekarang ni mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita tak nampak. Orang zaman sekarang ni kata sungai itu paip air itulah kata dia, tengok bawah jalan raya tu. Ada paip. Bawah rumah ni.
air masuk dalam celup. Macam sungai, buka saja keluar. Dia bawa ke situ. Apa makna kalau sungai banyak sungai? Takut kita ke zaman ni. Jadi sebab Bangladesh tu banjir sentiasa. Sungai tu macam-macam pula dah. Jadi apa makna? Dia kata ke situ makna dia. Ada yang berpendapat begitu. Tak apalah itu. Fi maq'adi sidqin. Di tempat yang istimewa. Sidqin. Inda malikin muqtadir. Dekat Tuhan. Malik. Kenapa dia tidak kata Malik? Malikin nas. Malik. Tambah ya sebiji. Tambah ya sebiji. Muqtadir. Kenapa dia tidak kata Qadir? Qadir. Muqtadir. Sama je. Kaedah yang sama. Maknanya istimewa benar tu. Kalau kita dijemputlah dalam satu majlis makan. Dalam satu majlis makan. Istimewa. Mana tetamu yang paling istimewa? Yang duduk sekali dengan orang yang paling tinggi dalam negara tu. Di meja dia. Meja dia jamu makan kan. Duduk bersama dia makan sama. Dia duduk dekat Tuhan. Dekat Tuhan. Itu istimewa. Siapa tu Malikin Muqtadir? Allah lah. Duduk dekat dengan duduk jauh dan berbeza. Dia banyak kelas pula. Tu dah majlis dia dah. Tapi duduk tidak sekali dengan dia. Meja lain. Ada yang duduk meja ujung. Tapi sama. Lebih lah tu. Bagaimana yang duduk dekat? Itu tak cerita. Lepas tu Tuhan pula Malik. Bukan Malik. Malik tu raja dah. Sebab itu kalau kita baik kita tengok terjemahan. Nak ceritanya rumit juga. Ni Qamar. Baik kita tengok Qamar. Ni di tempat yang sungguh bahagia. Maq'adi sidqin. Bagus. Istimewa di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya. Raja bagi sekalian alam. Itu Malik. Daripada Malik. Atau kalau kita kata Malik, daripada Malik. Yang menguasai segala-galanya. Lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya. Muqtadir. Bukan berkuasa saja dah. Sekehendaknya. Bagus terjemahan. Ini terjemahan bagus. Hebat. Baik, kalau kita tengok terjemahan satu lagi, ini sebagai perbandingan, lebih kurang tu sentiasa ada, bukan maksud kita apa-apa kan. Boleh buat perbandingan. Tafsiran itu tidak sama lah. Satu tafsir dengan satu tafsir lain tu, terjemahan dia tu tidak sama. Terjemahan pun kalau kita dapat dulu yang bagus itu, satu keistimewaan dah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Di dalam sungai. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Apa bezanya dengan Qadir atau Qadir di tempat berkuasa? Beza. Cuba tengok. Yang ni, kalau saya kata yang ni lebih baik. Berkuasa, melakukan sekehendaknya. Lebih itu daripada berkuasa saja. Tuhan yang menguasai segala-galanya. Yang menguasai saja lain. Menguasai segala-galanya. Atau raja bagi sekalian alam. Pada ketika itu. Raja biasa ni pun kita rasa lebih dah. Duduk dengan dia makan. Duduk tempat dekat dengan dia. Bagaimana raja bagi sekalian semesta alam. Itu maksud. Jadi Malik. Ini benda yang kita kena perhatinya. Apa? Ni. Bila ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Itu kaedah tu. Nak faham benda tu kena belajar juga. Itu tidak mudah tu. Tidak mudah. Yang mudahnya mana? Padahal dalam surah yang sama. Yang mudahnya macam tadi lah. Nak dapat pengajaran daripada kisah-kisah tu. Mudah. Apa sebenarnya kesimpulannya? Itulah. Jadi kita banyak dah masa ni. Rehat dululah sekejap. Wallahu a'lam.